So, yang pertama, kita nak tukar kepada aset yang lain. Aset yang lebih besar, aset yang lebih bagus. Contohnya, ini contoh okey. Beli hartanah atau kita beli kebun buah-buahan ke. Nampak? Beli ladang ataupun kita beli yelah ladang sama ada ladang tu untuk kita buat penanaman baru, ladang apa penanaman ladang kelapa sawit ke, kebun buah-buahan, kebun durian ke, contoh ya. Jadi ini adalah lebih bagus. Sebab ini merupakan salah satu cara pelaburan tuan-tuan juga. Sebab kalau kita simpan terus-terusan simpan emas, kita tengok emas kita dah berkilo ni pun. Jadi kalau tuan-tuan faham konsep pelaburan, kita juga digalakkan membuat pelbagai portfolio dalam pelaburan. Jadi sekiranya tuan-tuan nak jual ataupun gadai emas tuan-tuan ni untuk beli hartanah, kebun atau ladang, saya amat galakkan. Contohnya macam kalau tanya saya saya, kisah saya dahulu, asalnya saya nak bina rumah impian saya ni adalah dengan emas. Okey? Pada tahun 2009 dahulu saya asal-asalnya membeli emas, di mana dari emas yang saya beli tu saya cuba beranakkan dia dan mendapat sedikit keuntungan. At the end dari emas tu saya gadai dan ada juga jual sehinggalah rumah impian saya ni terbina. Sebab masa tu saya beli tanah dan juga saya buat rumah lah atas tanah saya tu. Dia bukan punya pergi beli rumah teres ke apa, saya buat loan tu tidak. Jadi saya memang nak tak nak saya terpaksa bayar cash kepada kontraktor. Jadi inilah terbinanya rumah impian saya. Contoh yang kedua, kalau tuan-tuan pernah mendengar cerita Encik Syukur. Okey, Encik Syukur telah menjual dia punya silver sebanyak 50 kilo, okey, dan menukarkannya kepada rumah sewa di Langkawi. Rumah sewa pula. Homestay di Langkawi. Nampak? Jadi Cik Syukur tukarkan emas dia sikit, silver dia, tukar, jual. Masa tu dia jual tak silap saya dia jual. Sebab harga pun kebetulan naik, untung dah. Jadi dia terus jual dan dia buat homestay di Langkawi. Cara tak langsung sekarang dia ada homestay di Langkawi, bukan satu pintu, tak silap saya 4 pintu tuan-tuan ya. Jadi nampak dia ada aset yang lebih bagus. Okey. Contoh yang kedua, yang itulah beli rumah ataupun buatlah rumah sewa. Kalau tuan-tuan rasa ada kawasan, ada tapak tanah warisan ke tuan-tuan tengok tanah tu daripada tak ada apa-apa. Okey, bina rumah mungkin tak perlu banyak, rumah sewa mungkin around berapa kos. Tengoklah kawasan ya. Mungkin dalam RM50,000 ke RM100,000 boleh buat rumah 2 pintu ke rumah 3 pintu. Okey, buat rumah sewa. Nampak? Cara tak langsung dari situ tuan-tuan boleh jana pendapatan lagi dari rumah sewa tu. Nampak? Kita pun ada harta. Rumah sewa tu kita boleh inherit pada anak-anak cucu-cucu kita nanti. Betul tak? Okey. Dan juga contoh down payment rumah. Down payment rumah bagi orang yang memang baru nak beli rumah. Okey, jadi dia boleh gunakan emas ini untuk down payment rumah dia. Nampak? Sebab kadang-kadang down payment rumah kita nak beli rumah-rumah untuk apartmen, rumah teres ke apa, buat loan dengan bank. Biasanya bank jarang sekali nak bagi kita loan 100%. Betul tak? Biasanya kita mesti dapat loan dalam 90%. Jadi 10% lagi nak tak nak kita kena cari duit tambahan untuk kita letak sebagai down payment. Jadi inilah gunanya emas-emas kita. Nampak? Kita boleh jadikan dia untuk down payment rumah. Kalau masa ni kita tengoklah. Kalau kita rasa down payment rumah tu berbaloi untuk kita jual semua, okey jual. Kalau rasa macam alamak tak boleh jual semua, mungkin jual separuh, gadai separuh. Boleh. Tak ada masalah. Dengan kebijaksanaan tuan-puan, kefahaman tuan-puan, dengan ada beberapa kepingan emas tuan-puan ni, jadi tuan-puan boleh buat kira-kira dan berbincang dengan pasangan ke ya kalau ada. Jadi berbincang bersama tengok. Okay, kalau gadai berapa kita kena tebus dalam jumlah dalam tempoh masa 6 bulan ataupun 12 bulan. Kan? Okay, kalau kita jual balik berapa yang kita untung daripada
emas yang kita dah beli dah kumpul selama ni. Kalau nak jual balik tu, kalau boleh terus gunakan konsep pemurataan harga. Dari situ tuan-puan akan tahu, akan faham dan boleh nampak nilai emas tuan-puan ni. Okey, boleh faham? Jadi dari situ gunakan mana-mana. Tak semestinya kalau kita ada contohnya macam ni kan, 10 gram, kita ada 10 keping. Tak semestinya semua 10 keping ni tuan-puan nak kena jual sama je dan gadai 10 keping. Tak. Mungkin 5 keping 10 gram kita jual dan 5 keping 10 gram lagi kita masuk gadaian. Within 6 bulan ke 12 bulan mungkin kita boleh tebus balik gadaian kita ni. Kenapa saya sarankan lebih baik kita gadai? Sebab kita sebenarnya dalam tempoh 6 ke 12 bulan tu kita boleh beli balik emas seberat yang kita gadai tu pada harga yang murah. Kalau tuan-puan beli pada harga semasa, tuan-puan kena bayar of course lah 100% harga dia kan. Contohnya lah harga semasa dia adalah 2,800 untuk 10 gram. Okey, contoh Tapi masa tuan-puan gadai, mungkin pinjaman tuan-puan untuk 10 gram ni hanya RM2,300. Jadi dalam tempoh 6 ke 12 bulan tu, bila tuan-puan gadai, hanya kena bayar RM2,300 sahaja untuk dapatkan emas seberat 10 gram. Tak payah nak bayar RM2,800. Nampak tak? Itulah antara kelebihannya kalau kita gadai emas. Janganlah kita dapat emas kita balik. Kita dapat pada harga yang murah. Okey, boleh faham? Alright. So, ada soalan ada ni bawah 1%, 1%. Contoh. Okey, bawah 1%. Biasanya, okey, kalau Cik Syikin, Cik Nurah Syikin pergi contoh macam Arahmu Pos Malaysia. Dia punya kos upah adalah 0.8%. Okey, kalau bank rakyat pun tak silap 0.8% juga. Agrobank pun sama 0.8% juga. Jadi 0.8% tu kan bawah 1%. Kalau public gold 1%. Itu okey je lagi 1%. Jangan 1% dan ke bawah. Jangan 1% ke atas. Sebab 1% ni ataupun yang kos upah ni dia akan kira dari nilai marhum. Tahu nilai marhum tu apa? Nilai marhum adalah nilai semasa emas. Itu nilai marhum. Kalau kita gadai ada beberapa terma yang diguna. Nilai marhum. Nilai marhum adalah jumlah harga emas pada harga semasa kita gadai. Dan nilai marhum ni adalah ditetapkan tempat gadaian sendiri. Contohnya, kalau macam ni harga hari ni, harga di public gold RM274 segram. Kalau 10 gram bermakna harganya jadi RM2,740. Betul? Okey. Tapi kalau tuan-tuan pergi tempat gadaian, tak mustahil dia letak harga 1 gram adalah RM290. Ada tempat gadaian lain mungkin dia letak RM320. Kita pun pergi tempat kedai tu, wow, bestnya. Harga emas ni dah naik. Dekat kedai A ni, harga dia RM320. So, kalau tuan-tuan nak gadai 10 gram, maka nilai marhumnya adalah RM3,200. Dan kos upah dia adalah 0.8% daripada RM3,200 untuk 1 bulan. 1 bulan yang kos upah tu bukannya terus untuk 6 bulan, tidak. 1 bulan kita kira berapa kos upah tu kali berapa kita punya pinjaman. Jadi sebab tu nilai marhum juga beberapa tempat main peranan juga. Jangan pergi ke tempat yang terlalu menaikkan harga semasa dia tu terlalu tinggi daripada harga semasa. Kena cek juga. Untuk sebagai indikator untuk cek harga adalah gunakan harga public gold. Contoh harga public gold ni 274. Kalau kita pergi Pos Malaysia biasanya tak jauh beza dengan public gold. Jadi dalam 290 contoh ataupun 295. Okey, masih okey lagi. Jadi untuk 10 gram nilai marhum dia adalah RM2,950. Nampak? Masih tak jauh beza. Daripada kalau tuan-tuan pergi satu tempat lagi, nilai dia RM3,200, RM3,500. Lagi tinggi. Bila nilai marhum tu lagi tinggi, ingat kos upah kita akan lagi tinggi walaupun dia tetap bawah 1%.
Yang tu kena ambil kira. Right. Boleh faham Okey. Saya ada beli ni Jenny Faris Saya ada beli akaun gold di bank muamalat dan bercadang nak jual untuk beli gold di public gold. Tapi harga belian bank masih belum sampai tahap belian saya dahulu. Apa pandangan Kak Suri? Okey, kalau gram emas kita tu kat sana sikit, bagi saya biarkan je. Okey? Dan terus buat pembelian baru je dekat simpanan dekat akaun public gold. Tak payah lagi nak jual kat bank muamalat. Biar je duduk diam-diam kat situ. Okey. Tapi kalau betul tu sebab dekat bank muamalat pun dia pakai syariah. Jadi tak ada masalah. Lainlah kalau tuan-puan memang ada simpanan dekat bank M tu ataupun bank C tu. Okey. Yang tu saya memang akan tekankan sikit pasal isu patuh syariah. Ibu susah nak sebut isu ni. Okey, nampak? Jadi kalau cikgu ni simpan dekat bank muamalat, boleh hold dulu kat situ. Biar tunggu sampai harga naik, nanti baru jual Okey, dan untuk buat pembelian baru ni terus beli dekat simpanan baru dekat public gold. Jadi maksudnya simpanan dekat muamalat tu biar simpanan dilupakan lah. Okey. Tapi sekiranya tuan rasa macam banyak sangat kat sana, sebab bila lagi gram emas tuan kat situ lagi banyak, maka kadar kerugian tu lagi tinggi. Tapi kalau sekadar sikit bawah 10 gram, tuan plus minus pun okey lah dalam biji. Tuan rasa macam boleh lah sila gigi je, sejam mata je, okey boleh tuan. Okay. Tapi kalau ala-ala sikit tu bagi saya, tinggalkan dulu dekat bank muamalat, tunggu harga naik, after that baru jual. Itu pendapat saya. Belian akaun gold 20 gram. 20 gram 20 gram dalam 5,000 lebih. Boleh kot. Cik Jimmy tinggalkan je lah kat akaun bank muamalat tu. Tunggu nanti harga emas naik. Jual Ataupun ambil dia punya gold bar. Okey. Untuk lepas ni terus buat simpanan di akaun public gold. Walaupun 1 gram nak kumpul balik tak ada masalah. Okey. Cik Jimmy. Alright. Jadi mana tuan-puan yang baru sertai seminar ni. Saya nasihatkan kena daftar, klik lucky draw tu dahulu ya. Klik lucky draw tu supaya perempuan mana tahu berpeluang memenangi hadiah lucky draw malam ni. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, kalau boleh share dan invite kawan-kawan, ahli keluarga kat luar sana. Okey, supaya sertai dan lihat sesi perkongsian Kak Suri ni. Nampak? Tadi Mr. Wilson dah beritahu kalau kita berjaya dapat sekurang-kurangnya 250 view, okey, dia akan tambah hadiah untuk sesi lucky draw. Jadi perempuan nak tak lucky draw besar-besar. Jadi share. Okey. Dan yang ketiga, bagi sesiapa yang ada rasa pertanyaan lagi boleh tulis kat komen. Jangan risau, nanti sambil-sambil Kak Suri akan scroll untuk tengok persoalan perempuan. InsyaAllah Kak Suri jawab mana yang Kak Suri tahu. Kalau tak tahu nanti Kak Suri beritahu. Kalau tak tahu, okey? Jadi Kak Suri akan berikan pendapat berdasarkan pengalaman Kak Suri sebelum ni. Jadi jangan malu bertanya. Kalau perempuan tak tanya, pening kita seorang-seorang dah nanti tak boleh tidur malam kan, ataupun kita buat tindakan yang salah. Kita tak nak macam tu Okey, ni kebetulan semua masuk next point. Okey, 1D Pelbagaikan simpanan emas, tapi di public gold ada pelbagai kelebihan, bukan setakat simpan emas saja, malah boleh berkembang lagi, insyaAllah. Ya betul. Dan satu lagi saya nak beritahu, emas di public gold, okey, ianya adalah sangat mesra ar-rahnu. Hampir kesemua ar-rahnu di Malaysia menerima emas public gold. Tak kisahlah yang seal ke ataupun yang tak seal. Kalau yang ada tempat tu dikata, kalau seal dia kena buka. Jadi tuan-tuan kena carilah tempat yang jangan buka seal. Nanti rosak emas kita, dah kena tolak pula penalti nanti kan. Okay. Tapi sekarang jangan risau, semua emas dah tak seal. Jadi senang sangat untuk kita gadai. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh pergi survey tempat-tempat gadaian di Malaysia. Kebanyakan ar-rahnu di Malaysia menerima gold bar public gold. Dan ini adalah antara kelebihan yang sangat besar, yang sangat jelas
bila dibandingkan dengan golbar-golbar yang lain. Terutama kalau golbar overseas tu lagi bahaya sebab ada serta-serta tempat sahaja yang terima. Kalau tuan-puan tak percaya, nanti kalau tuan-puan pergi tempat-tempat Ar-Rahnu, tuan-puan tanya pegawai tu. Encik, kalau saya ni ada golbar jenama ABC, encik terima tak? Biasanya yang pegawai tu cakap, jenama ABC, macam mana rupanya tu? Okey, tuan mungkin ada gambar tunjuk. Biasanya pegawai dia akan cakap, oh, kami sebenarnya dah ada satu senarai emas apa yang kami terima. Contohnya kalau tuan-puan pergi Bank Rakyat. Bank Rakyat, diorang masa kita masuk dekat tempat untuk gadaian tu, diorang dah ada satu kertas senarai ditampal dah siap-siap. Ini adalah emas-emas yang kami terima. Emas ni, public good. Nampak? Jadi, pastikan tuan-puan mempunyai emas-emas yang dari itu. Supaya memudahkan tuan-puan akan datang untuk gadaian. Kalau tak nanti berlaku ramai pelanggan-pelanggan saya yang pernah membeli emas dari entah apa-apa company ataupun dari emas yang ada aktif company menjualnya tetapi limitasi limited, tak semua Ar-Rahnu menerimanya. Jadi ini akan menjadi kesusahan pada tuan-puan. Sebab tuan-puan dah nak pakai duit, nak gadai. Lala at the end ambil tindakan, okeylah jual je. Nampak? Jadi hal itu akan memberi masalah kepada kita. Emas ni, walaupun emas jenama luar tu adalah tulen, ya betul tulen, tapi itu adalah SOP dan rules tempat gadaian tu memang tidak terima jenis-jenis emas ataupun dari syarikat-syarikat mana yang telah disenaraikan. Memang tak akan ambil. Katakan tuan-puan bawa jenama ABC. Minta maaf kalau betul ada emas jenama ABC, saya beri contoh ni. Bawa jenama ABC. Tuan-puan tetap mati-mati kata ini emas sebenar, ini emas tulen, emas 999. Itu tak ada masalah, okey? Tapi sebab jenama ABC, tempat gadaian dia tak terima. Jadi kalau dah macam ni tuan-puan tak payah nak bertekak lah. Memang kalah. Okey, memang dia tak akan bagi. Sebab itu kalau tuan-puan nak beli emas, kakak ni saranan saya beli je dengan public gold. Dahlah harga murah, susuk nilai kecil, nak gadai senang, okey? Nak jual balik senang. Beli bila-bila masa. Nampak? Apa lagi yang nak? Okey? Tak payah pening-pening kepala, kita teruskan saja kumpul harta kita. Okey? Gold bar Fiji boleh jual kat Indonesia ke? Boleh. Bila jual sebenarnya dia tak kisah sangat jenama. Kalau jual balik, gadaian dia akan kisah jenama. Jual balik dia tak kisah jenama sebab kalau kita nak jual balik emas, ia hanya tengok dua benda sahaja, iaitu berat dan juga keturunan. Yang membezakan antara tempat-tempat yang kita jual tu adalah susut nilai. Mungkin kita pergi kedai A, susut nilainya dia kata, okey, ini jenama public gold. Konon Indonesia ya. Okey. Jadi susut nilainya kami ambil 30%. Contoh. Okey. Tapi kita pun dengan public gold, public gold pun baru 9%. Nampak? Lepas tu tuan-puan pergi balik kedai B. Okey, kedai B. Oh, ini emas ya, tulen 999. Beratnya 10 gram. Jika mau jual di sini, susut nilainya 35%. Nampak? Jadi dia akan beritahu, okey, harga semasa sekian-sekian, susut nilai berapa. Itu kalau dia beritahu susut nilai lah. Tapi sebenarnya biasanya kalau tuan-puan nak jual emas, diorang tak cakap susut nilai. Diorang akan terus cakap berapa jumlah duit yang diorang akan bayar kita kalau sekali jual. Kalau nak tahu susut nilai tu kita kena sendiri. Tidak. Baru kita tahu, oh kedai ni susut nilai dia 40%, kedai ni susut nilai dia 30%. Ini ada saya kongsikan dalam video saya punya YouTube channel, cara mengira susut nilai. Pergi belajar kat situ. Okey, tak nak cerita kat sini. Lama nanti tuan-puan susah nak faham. Pergi dekat YouTube channel saya, Suzy is a channel. Saya ada terangkan cara nak kira susut nilai. Itu amat penting sebagai ilmu tuan-puan sekiranya tuan-puan memiliki emas. Mana tahu one day nanti nak jual emas. Kalau jual balik kat public gold tak payah risaulah sebab public gold memang terang-terang jelas dan telus memberitahu berapa susut nilai dia. Ini kalau kita nak pergi jual ke kedai-kedai dari luar. Sebab kedai-kedai dari luar biasanya mereka
Takkan sebut berapa persen susuk nilai mereka. Itu seolah-olah mereka dah jadi ibarat macam rahsia besar bocor. Okey. Tapi kita kena gunakan kebijaksanaan kita, kemahiran kita bagaimana untuk mengira susuk nilai tersebut. Okey, boleh faham? Susuk nilai adalah perbezaan harga beli dan harga jual. Ya, kali 100%. Okey? Harga beli, harga jual. Maksudnya, ya betul lah, harga beli, harga jual. Maksudnya, ni Cik Ramadan tanya, katakanlah harga beli tu bukan harga kita beli tau. Bukan harga masa kita beli emas ni. Tidak. Harga pada masa kita nak jual tu. Contoh, Cik Ramadan pergi kedai A. Okay, kedai A kata okey 10 gram. Harga hari ni adalah, katakanlah harga semasa dia 3,000. Dan 3,000 lah senang Okey, RM3,000. Maknanya harga RM300 segram untuk emas 999. Okey. Tapi lepas tu dia cakap, okey, kalau jual balik kat saya akan bagi 2,000 cash kat perempuan. Okey, nampak? Jadi perbezaan antara 3,000 ke 2,000 adalah RM1,000. Betul? Jadi RM1,000 tu bahagi 3,000 kali 100%, perempuan akan dapat dia punya susuk nilai. Kat sini tongak-tongak lebih kurang 33.3%. Nampak? Jadi kenapa ini 33% susuk nilai dia tinggi ni? Jadi kena belajar ilmu susuk nilai pula. Okay. So, itu kena cerita lain. Okay, nanti kita nak cerita pasal gadaian ni. Okay, point nombor 2. Lama. Okay, ada soalan lagi? Boleh cawangan Jakarta. Okey. Okey, kalau cawangan public go di Jakarta, kita akan ikut kita punya susuk nilai Alright, ni perbagaikan. Ada soalan lagi tak? Alright. Okey. So, kalau ada soalan lagi boleh tanya Jangan lupa share dan invite kawan-kawan. Alright. Dan seterusnya untuk point yang kedua, realisasikan impian kita. Okay, contohnya kita nak pergi haji ataupun umrah. Macam saya ni kalau tengok ada gambar saya dengan suami ni. Ya, tahun 2019 hari tu saya dengan suami berjaya pergi haji. Dari situ saya gunakan juga emas saya sikit. Masa tu saya buat teknik gadaian. Okey, untuk belanja kat sana. Walaupun haji tu semua dah ditanggung apa semua, tapi adalah kami bawa duit belanja sikit untuk berbelanja kat sana. Simpanan tu dah cukup dah sebab memang dalam akaun tabung haji tu alhamdulillah lah cukup untuk bayar sebab saya pergi muasasah. Jadi muasasah hanya bayar RM9,998 sahaja. Jadi alhamdulillah duit tu ada, dah ready dah. Jadi ada sikit lah untuk yang kita belanja. Gadai emas sikit, belanja kat sana. Nampak? Tapi bagi orang yang memang tak ada simpanan, tak cukup simpanan dia dalam akaun tabung haji, boleh gunakan emas ni. Maksudnya, okey, dia boleh jual. Ataupun dia rasa, okey tak apa, pergi haji ni, nanti balik haji, dah kerja balik ke apa, dah ataupun hujung tahun tu kita confirm dapat bonus ke apa, nak tebus balik emas kita, tebus. Tak ada masalah. Boleh. Sah ke tak sah haji kita tu? Sah lah perempuan. Sebab perempuan pergi dengan harta perempuan. Okey. Cuma perempuan pergi gadai sahaja dahulu sementara. Jadi jangan risau. Sebab tu, kita nak realisasikan impian kita, kita simpan dalam bentuk-bentuk emas ni supaya kita tak mudah terbelanja kan? Betul tak? Jadi itu salah satu cara kan? Kalau tak, duit kita senang bocor. Saya ni alhamdulillah lah simpan dekat tabung haji, saya memang tak link dengan mana-mana bank saya. Okey? Jadi alhamdulillah situ jadi simpanan yang saya memang tak usik. Alhamdulillah lah, kerja dari awal kerja sampailah pergi haji tempoh hari, duit tu cukup. Dan yang kedua, melancong. Ni bagi sesiapa yang planning nak melancong akan datang. Okey, sekarang musim pandemik. Yelah, kita tak boleh melancong lagi kan? Tak apa. Ini adalah masa untuk kita buat simpanan. Buat simpanan perempuan. Pada time manalah tahu, tahun ke, 2 tahun lagi ke, atau 3 tahun lagi ke, dunia ni dah okey, dah COVID ni dah boleh dikawal. Kita dah boleh melancong, orang luar negara boleh datang Malaysia, orang Malaysia boleh pergi luar negara, ataupun kita pun boleh melancong dalam Malaysia juga. Okey, perempuan boleh gunakan simpanan perempuan untuk melancong. Okey, nampak? Boleh melancong. Okey, kahwin. Nampak? Perempuan boleh gunakan ni untuk kenduri kahwin, hantaran kahwin, nampak? Mas kahwin, tak ada masalah. Jadi gunakannya. Buat simpanan dahulu kan, kalau kita simpan emas ni adalah
antara untuk mengelakkan kebocoran wang kan. Jadi kita dah simpan banyak-banyak ni, dah ada ni 50 keping ni. Bayang kalau 50 keping duit 10 gram 50 keping. Okey. Jadi tuan-tuan ada banyak ni. Okey, ambillah 3-4 keping tu dan kahwin nanti. Jual atau gadai. Tengok income perempuan. Tak ada masalah. Okey. Nak renovate rumah. Okey. Pendidikan anak-anak nanti. Katakanlah macam ni kan dah habis SPM kan, budak dah dapat SPM, katakanlah lepas ni nak pergi universiti. Okey, mungkin universiti dalam negara ataupun universiti luar negara yang memerlukan kos-kos tambahan yang perlu untuk belanja diorang. Jadi boleh gunakan emas ni. Sebab belanja sekarang bukan cakap ratus-ratus je dah. Saya tahu ribu-ribu. Contoh macam hari tu anak buah saya, dia dapat sambung belajar ke Korea. Jadi mak ayah dia pun memang guna banyak ribu jugalah untuk dia punya beli tiket, okey, belanja di sana, standby sebab sementara nak dapatkan beasiswa ataupun pinjaman. Nak tak nak parent ni kena gunakan duit sendiri dahulu. Jadi itulah gunanya antara anak emas kita. Okey, selesaikan hutang. Katakanlah perempuan ada loan bank, personal loan tu contoh mungkin dalam amount RM20,000 ke RM30,000 ke atau RM15,000, perempuan rasa dah sikit dah ni, alang-alang emas ni pun dah banyak, rasa nak buat full settlement lah. Okey, perempuan boleh pergi gadai ataupun jual, dah tengok kalau jual pun untung, jual, pergi settlement hutang. Yang ini juga saya beritahu, yelah, ini antara contoh Okey, mungkin ada contoh yang lain, saya tak senaraikan kat sini. Jadi tak ada masalah, perempuan boleh gunakannya mengikut perempuan punya keperluan. Realisasikan impian. Ada orang sebab mungkin dia nak buka ke restoran. Contoh, kedai makan, restoran ke. Nampak? Nampak. Jadi dia boleh gunakan emas simpanan dia, realisasikan impian yang dia nak. Mungkin impian dia nak buka kedai kek. Dia boleh jadikan emas simpanan dia sebagai modal untuk bisnes. Nampak? Okey, ini saya tak masukkan modal untuk bisnes. So, kita gunakannya mengikut benda-benda, hal-hal yang betul. Jangan kita pergi gadai saja-saja. Okey, emas dah untung. Saya nak pergi gadai, nak pergi joli. Ikutlah apa-apa nak pakai. Okay, harapnya tak ada macam tu lah ya. Kalau boleh kita nak gadai ataupun nak jual emas, biar bertujuan. Nampak ada tujuan kita dan juga ini antara tujuan lah ya. Realisasikan impian kita. Okey. So, yang ketiga. Okey. Sebelum kita berhenti pula. Gold bar PG berjual di Singapura. Boleh? Jual nilai terendah PG, jual dah sebut nilai, okey, 6%. Paling tinggi 9%. Sangat untung simpan emas PG. Ya, betul. Sangat-sangat untung. Sebab gold bar, kalau tuan-tuan perasan, ni elok ada soalan. Fakta, berapa susuk nilai di pasaran luar? Biasanya 30% ke atas fakta. Nanti fakta habis PKP, fakta try pergi mana-mana kedai emas. Okey, contohlah saya bagi potong ke Tommy ke lagi habis jual ke, yang mana nampak ada gold bar dekat kedai tu, fakta ataupun ni rakan-rakan yang lain, boleh pergi tanya salesman ataupun sales girl tu. Contohlah kita kono-kono nak beli emas dia. Katakanlah kat situ ada emas 10 gram ataupun emas 20 gram 5 gram ke. Tuan tanya, kalau saya beli ni tiba-tiba lepas tu saya nak jual balik, berapa tuan akan ambil? Berapa encik akan ambil? Tanya dia. Nanti dia akan ambil kalkulator, dia akan tekan-tekan lah. Ketik. Okey, kami akan ambil contoh saya tadi lah. Okay, harga ni semasa 3,000 10 gram. Kalau encik nak jual balik, kami ambil 2,000. Contoh. Jadi 2,000. Dia tak akan bagi cakap, 2,000 ini bersamaan 33.3%. Tak, tuan-tuan. Salesman kat kedai tu tak cakap macam tu. Okey. Mereka hanya akan cakap, kami terima balik 2,000. Dan kami akan bagi tuan tunai dia 2,000 juga. Itu kalau 33%. Kalau 35%, selain bulan, harga emas 10 gram ni dia cakap, nanti kami ambil balik RM1,600. RM1,600 tuan-tuan kira lah berapa dia punya susuk nilai. Malah ada tempat juga susuk nilainya sampai 40%. Tinggi tak tinggi? Tinggi, jangan jual kat sini. Okey? Ya, 25 ke 40%, betul.
So kalau tinggi macam tu, jangan jual. Pergi jual kat public gold. Okay? Biar susah payah sikit, ambil naik Grab ke apa, pergi kat public gold. Okay? Kita akan untung lagi 20%, 30%. Nak tak nak tuan-puan? Duit kita tu. Kalau harga tu RM1,000, kita untung RM300. Nampak? Kalau harga tu RM10,000, kita untung RM3,000 lagi. Jadi kena bijak dan kena pandai. Okey, tak boleh lawan PG, betul? Apa beza fine gold dan pure gold? Ya. Jawapannya sama je. Itu nama saja. Okey? Nama saja. Jadi jangan risau, fine gold pun emas 999, pure gold pun emas 999. Itu hanya nama panggilan sebab kadang-kadang bila tuan-tuan pergi satu tempat, contoh luar negara pun ada yang panggil pure gold, ada yang panggil fine gold. Kalau tuan-tuan pergi Indonesia, mereka tak panggil pure gold, mereka tak panggil fine gold, mereka tak panggil emas tulen. Tak, mereka akan panggil emas mulia. Jadi pun tuan-tuan, apa beza pula emas mulia dengan emas tulen? Tuan-tuan dia sama. Sebab Indonesia dipanggil emas mulia. Jadi just nama sahaja. Okay? Cik Nurul ya. Okay, alright. Masuk yang poin ketiga. Dah lama tekan. Okay. Kalau kita nak jual ataupun gadai emas berkenaan dengan hal kecemasan. Contoh hal kecemasan macam mana? Ini paling yang simple lah saya bagi. Okey, antaranya barang yang elektrik, keperluan rumah kita rosak, perlu ganti baru. Contohnya macam mesin basuh, peti ais, aircon dan lain-lain. Nampak? Kita ada emas 10 gram. Boleh tak pergi gadai sekejap untuk beli? Ni peti ais ni dah memang rosak dah ni. 20 tahun dah pakai. Bini pun cakap, alah bang, tolonglah bang beli peti ais baru. Pintu ni dah nak roboh dah. Kita pun okey lah. Pergi gadai, dapat duit sikit, beli peti ais baru untuk isteri. Nampak? Isteri tu senyum. Nanti within 6 months tebus balik emas ni. Jadi tak payahlah nak tunggu 6 bulan lagi baru beli peti ais. Peti ais ni keperluan kita, penggunaan kita kat rumah kan. Jadi, okey. Ni kalau peti ais yang memang kita rasa nak perbaiki dah lah. Okey, contoh ya. Jadi boleh beli baru ke, sementara nak ganti ke apa ke tu, kita boleh pergi gadai emas kita. Okay. Perbaharui insurans atau road tax kereta. Insurans road tax kereta bagi beberapa jenama kereta. Biasanya amount untuk insurans perbaharui ni dalam 1,000 lebih kan. 1,600 ke, 1,500 ke. Ada kalau kereta yang lagi CCTV 2,000 lebih ke. So kita boleh gunakan emas ni untuk kita perbaharui insurans ataupun road tax kereta. Within 1 year dia nak habis tu, nanti kita kerja bayarlah sikit-sikit untuk tebus balik emas ni. Tahun depan road tax kereta apa habis lagi, kita gadai lagi. Nampak? Okay. Beli balik emas dari pelanggan. So ini contohnya bagi macam kami lah, dealer-dealer macam saya, dealer public gold. Kadang-kadang ada pelanggan saya jual balik emas. Dia nak jual balik emas dia memang tak nak gadai. Jadi kadang-kadang dia akan contact saya dan offer saya, Kak Suzy beli tak emas saya nak jual sekian-sekian emas. Kalau saya betul nak ada cash cukup, okey lah, saya tak ada sampai gadai. Tapi kadang-kadang cash saya tak cukup, saya akan pergi gadai sikit. Dapat cash, nanti saya bayar dia. Saya akan ambil emas dia. Jadi itu secara tak langsung saya menambahkan aset saya. Within 6 months saya pun mungkin akan pergi tebus balik emas yang asal saya pergi gadai tu. Secara tak langsung saya boleh dapat beli emas baru pada harga yang lebih murah dan emas saya tetap kekal bertambah dalam simpanan saya. Ataupun yang seterusnya, kemalangan. Okey, kemalangan. Kita kemalangan lah, apa-apa kemalangan lah. Mungkin dari situ kita perlukan emergency duit. Kemalangan sama ada kita nak pada diri kita, pada ahli keluarga kita ke, kawan kita ke apa. Kita pulanglah, tengoklah situasi macam mana yang memerlukan penggunaan duit. Mana tahu, okey, kita boleh gunakan emas yang kita ada untuk usaha. Kecemasan juga tadi boleh jadikan sebagai macam modal tiba-tiba. Contohlah macam hari raya hari tu, tiba-tiba ramai pula orang buat order kat kita kuih raya, contoh Jadi alamak, tiba-tiba ramai orang nak order kuih raya, kita pula tak cukup duit untuk buat rolling modal. So kita boleh ambil emas kita, pergi gadai sekejap, okey, dapat duit cash, buat kuih raya, jual. Nanti untung dari kuih raya tu
kita tebus balik emas kita. Ini contoh. Mungkin ada contoh-contoh yang lain yang relevan dengan situasi perempuan. Maknanya sekarang perempuan ada emas. Garanti ada duit. Garanti dapat balik duit. Boleh dapat dengan cara jual ataupun gadai. Nampak? Boleh faham? Okay. So, ada soalan lain tak? Adakah semua brand emas boleh dijual di Fiji? Boleh? Yes. Perempuan boleh jual apa-apa jenama emas ke public gold. Tapi kalau jenama lain dari public gold sikit, susuk nilainya lain sikit. Ada bertambah sikit. Dia takkan sama dengan jenama public gold. Tapi bertambah dia tu masih lagi rendah kalau kita nak compare dengan kedai luar lain. Jadi yang ni nanti Wilson mungkin boleh jawab ya. Berapa susuk nilai yang dia ambil ya. Nanti Wilson boleh cerita. Kalau barang kemas tak ada masalah, memang boleh jual balik dekat Fiji. Kalau kita bawa kawan jual barang kemas, kita sebagai dealer ada commission ke? Okey. Make sure kawan kita tu kita daftarkan dia bawah kita dan dia buat jualan tu, kita akan dapat commission. Sebab commission jual balik hanya dealer sahaja dapat. Customer tak dapat. Iaitu 0.3%. Okey, boleh faham barang emas ada. Boleh tak gunakan sistem barter, iaitu pertukaran emas Fiji dengan barangan di Fiji Mall? Boleh, tapi bukan emas Fiji ya. Okey, dia macam ni. Kalau yang ni, sistem barter ni dia tak boleh direct macam tu tuan-tuan. Tapi di platform public go boleh dengan cara tuan-puan ada account gap kan. Okey, account gap tu tuan-puan boleh transfer ke C-Wallet di Fiji Mall. Transfer ke C-Wallet Fiji Mall, kalau tak silap saya, susuk nilainya lagi kecil, iaitu 5%. Kalau tak silap saya Mr. Wilson kalau boleh betulkan saya, kalau saya tak silap okey. Ya, kita takut betul. sekarang dah bertambah lagi. Berapa? 5% saja. Betul kan? Ya, Betul. 5%. Yes, confirm. Okey. Okay. Dulu cakap dia takut salah. Betul. Jadi, okey, bisa agak kuat. Okey. So, perempuan ada gram emas dalam akaun gap, tukarkan duit tunai, nilai tunai dalam akaun gap, dalam akaun C-Wallet di Fiji Mall, susuk nilainya hanya 5%. Bila duit dah masuk dalam C-Wallet, perempuan shopping dah dekat Fiji Mall. Nampak? Bijak tak bijak? Bijak. Okey? Faham Alright. Kalau ada gold bar, barter nak masuk dalam Fiji Mall, nak tak nak kena jual lah. Okay, jual gold bar kita, dapat cash ni baru beli dekat barangan Fiji Mall. Tu boleh. Okay, tak boleh lah barter ada 10 gram sini nak 10 gram sana ke, atau 10 gram sini nak mesin basuh dekat Fiji Mall ke. Tak boleh okay, tak boleh. Boleh jual barang kemas bila dapat insentif 0.3%, betul. Pihak kedua boleh buat jualan untuk emas yang kita miliki, contohnya isteri atau anak-anak. Maaf, jika ianya telah dijelaskan. Okey, boleh? Tak ada masalah. Katakanlah ini emas saya beli atas nama saya. Tiba-tiba saya suruh anak buah saya pergi tolong jualkan dekat public gold. Boleh? Sebab bila kita nak jual emas, biasanya even di kedai-kedai emas pun mereka tak kisah siapa empunya emas ni. Kecuali kalau kita gadai. Gadai ada serta tempat dia nak sijil asal belian kita. Bila dia nak sijil asal belian kita tu, kalau beli sijil tu samalah dengan nama kita. Tapi ada serta tempat dia tak perlukan sijil. Maksudnya kita boleh bagi siapa-siapa pun pergi gadai emas ni. Nak jual tu memang lagi senang lah. Memang tak ambil kisah. Siapa-siapa pun boleh pergi jual emas. Biasanya umur 18 tahun ke atas lah. Alright. Tapi untuk gadai, ada serta tempat terutamanya gold bar, mereka nak sijil. Mereka nak resit belian. Mereka nak resit belian. Jadi resit belian mereka tengok nama Abu bin Ali. Okey, make sure yang datang tu Abu bin Ali. Kalau datang orang lain, mereka akan banyak sikit lah soal jawab. Tapi ada serta tempat yang tak perlu resit belian. Tak perlu nama si empunya tu datang yang buat gadaian. Contohnya kalau kita gadai dekat public gold, kalau kita pergi gadai dekat Arahnu, Pos Arahnu, mereka tak perlukan resit. Kalau gadai gold bar dekat bank rakyat, tak silap
saya mereka punya quality. Okey. Jadi itu contoh. Kalau tanya saya kat mana saya suka gadai, saya suka gadai dekat pos Al-Rahmi. Senang dah dekat rumah saya. Okey. Right. Boleh Encik Zili, saya jawab soalan Okey, berapakah tempoh yang diperlukan untuk tebus semula emas terkini? Okey, tempoh yang diperlukan adalah pihak tempat gadaian biasanya bagi tempoh yang pertama adalah 6 bulan. Jadi itu adalah tempoh gadaian pertama. Tapi kalau 6 bulan, yang tadi saya dah terangkan 6 bulan perempuan tak boleh nak tebus. Macam tadi kan, ni 3,000, dia bagi kita pinjaman 2,000. Contoh Jadi katakanlah dalam tempoh 6 bulan tu kita tak berjaya nak sediakan cash lagi 2,000. Jadi kita hanya pergi tempat gadaian tu, pergi selesaikan kos upah kita. Kalau 2,000 lebih kurang katakanlah RM75 sebulan. 2 bulan 70, dalam RM210. Contoh. Jadi tuan pergi dekat tempat gadaian tu, contohnya pos Aranu. Okey, tuan pergi kata saya nak extend surat saya gadaian ni. Dia pun akan kira okey, kos upah yang 6 bulan lalu adalah RM210. Kita bayar RM210. Nanti dia akan buat kiraan baru dan juga surat baru untuk satu tempoh yang baru 6 bulan juga. Okey, boleh faham? Ada serta tempat, contoh macam bank-bank dulu. Okay, saya dah lama tak pergi dekat Agrobank ataupun bank rakyat. Biasanya habis 6 dia akan extend lagi 3. Habis 3 dia akan extend lagi 3. Surat yang sama. Jadi beberapa tempat berbeza. Tapi biasanya 6 bulan yang pertama kalau kita tak berjaya selesaikan, hanya pergi selesaikan kos upah sahaja dahulu. Nilai pinjaman kita tak selesaikan lagi, tak apa, tak payah bayar lagi. Bayar kos upah dahulu. Nanti extend lagi 3 bulan ataupun 6 bulan. Kalau tak berjaya kat lagi, bayar kos upah lagi. Nanti dia extend lagi. Jadi padan tu extend je lah. Sebab tu kadang-kadang kalau lama sangat extend rugi juga tau. Tapi kalau tuan-puan nak tak nak, itu adalah khazanah, warisan emas tu, mungkin kenangan yang terindah ada momen yang menarik, nostalgia, tak apa, tuan-puan extend sajalah. Janji jangan sampai terlelong, rugi. Bank Rakyat 666. Sekarang 666 Okey. Alright, terima kasih, jelas. Kalau CJ hilang nak buat CJ baru berapa charge? Okey, berapa charge Wilson? Boleh jawab. Masa jual balik kita akan charge RM10 semasa buat buyback. Ya, RM10 RM10 saja? Yang untuk CJ. RM10 untuk CJ. RM10 Ya, okay. RM10. Ni kalau kad biru ni hilang RM10 saja Okey, RM10 je charge dia. Okey, berapa tempoh? Okey, 9 berat. Okey. Ada 18 bulan, ada 10. Okey, semua dah jawab. Jadi, ada soalan lain tak nak tanya? Dah habis dah. Sejam dah saya cakap. Popek-popek. Okey, kalau tak ada apa-apa nak bertanya, mungkin sekarang tak terkeluar soalan tu, alright. Nanti boleh hubungi saya, mesej saya. Kalau nak tanya, boleh WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan jawab. Kalau nak ilmu-ilmu lagi yang lain tentang perkongsian saya, boleh pergi dekat YouTube channel saya. Lupa nak masuk dalam ni. YouTube channel saya, Suzy Isa Channel. Nanti pergi subscribe kat situ. Kat situ saya banyak kongsikan tips-tips simpanan emas, cara kiraan, susut nilai, patuh syariah, penerangan dia patuh syariah kat public goal macam mana. Lepas tu tips kewangan juga sikit. Selit-selit lah mana yang saya tahu Jadi tuan-puan boleh pergi kat situ. Mana tahu menambahkan lagi ilmu tuan-puan Alright. So sekiranya dah tak ada apa-apa soalan, semua dah ada daftar lucky draw make sure daftar lucky draw. Alright. Dah lama subscribe. Okay, terima kasih. Terima kasih speaker atas jawapan jelas dan mantap. Okey, sama-sama. Terima kasih semua yang mana sedang menonton. Alhamdulillah. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, back to you Wilson.